makluman hadirin, anda boleh mengimbas kod QR untuk tujuan kedatangan di akhir webinar ini. Dear participants, the QR code for attendance will be provided at the end of the webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Yohanif Yusof, Penasihat Persatuan Mahasiswa Undang-Undang Universiti Utara Malaysia, Saudara Muhammad Zulkarnain bin Wan Asmira, Presiden Persatuan Pelajar Undang-Undang Asia ALSA UUM, Saudari Diana Syakina binti Dana, Pengarah Program Legal Webinar First Episode, Div-Div Kehormat serta hadirin hadirat sekalian. Selamat datang ke ALSA UUM Legal Webinar First Episode, Police and the Citizen Rights, the twain that never meets a discourse. Kami ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat untuk mengikuti webinar ini dan besar harapan kami agar hadirin sekalian mendapat ilmu yang bermanfaat melalui webinar ini. Saya Atika Herina sebagai moderator webinar. Bagi memastikan kelancaran program, hadirin diminta untuk memastikan mikrofon ditutup sepanjang sesi ini untuk mengelakkan gangguan teknikal. Hadirin juga dialu-alukan untuk membuka kamera masing-masing untuk menghidupkan lagi suasana webinar. Honorable guests, lecturers, Program Director, President of ALSA UUM, ALSA UUM board members, ALSA UUM members and fellow participants. Assalamualaikum and a very good evening. Welcome everyone to ALSA UUM Legal Webinar First Episode, Police and the Citizen Rights, the twain that never meets a discourse. First of all, thank you so much for finding your time to take part in our legal webinar this evening, and we hope everyone will be able to gain some valuable insights from this evening's legal webinar. Kindly ensure that your mic is muted throughout the session to avoid any disturbance, and feel free to open your camera to allow a more engaging environment. My name is Atika Herina and I will be the moderator for today. Tanpa melengahkan masa, para hadirin diminta untuk memberi laluan hormat kepada alunan lagu Negaraku, lagu Biru Warna dan lagu rasmi ALSA. To formally begin our webinar this evening, we seek your cooperation to honor our national anthem, Biru Warna and ALSA anthem. Mencari ilmu, berteman kebudimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Uni utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usia bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Kami anak alam insan Tuhan, membara langit biru
keimanan, bina nusa, bina dunia sejahtera. Bumi utama ibu yang tercinta, kami doa lanjut usaha bahagia. Kami janji hormati pesanmu, ilmu budi dan bakti. Ilmu budi dan bakti. Standing here for we are one. Despite the differences we are having, we are the Asian, bound to be together to glorify the human race. Dedication and the guidance of God, defending human rights and justice to the world. Our song, our race, we want. National Students Association brings the spirit of young generation from different nations and different colors of mind to share the truth, welcoming the bright light. Justice and freedom, bring them to all the universe. A song of grace we Seterusnya, dipersilakan Saudara Muhammad Amin bin Ahmad Kamal untuk mengetuai bacaan doa. Next, let us welcome Saudara Muhammad Amin bin Ahmad Kamal to lead the prayer recitation. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. On this blessed day, we express our gratitude to you for allowing us to attend the ceremony of ALSA UUM Legal Webinar first episode. We seek your blessing for a flawless progress of this event from the beginning till the end. We seek your guidance to stay clear of the event from the detrimental of the progress of this event. Ya Latif, Ya Rahman, please bless us with your taufiq and hidayat. Please guide Universiti Utara Malaysia and ALSA UUM to greatness, peace, glory and prosperity in this world and the hereafter. Make us a responsible intellectual. Grant us with a valuable knowledge that will be beneficial to mankind in order to gain your madatillah. Make us your righteous servant that follow your command and neglect the sinful act. Please forgive us for our wrongdoing. Ya Munzilul Barakat. Bestow peace to our beloved country Malaysia. Preserve us from the threat and disaster, neither man-made nor natural disaster. And to you, Ya Allah, we ask for security and prosperity upon us, our leader and our country. Bestow patience in us in order to face the challenges from you. Please accept our deed and please reward us accordingly. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Amin untuk bacaan doa sebentar tadi. Thank you Amin for the doa recitation. Sidang hadirin sekalian,
Kebanyakan rakyat Malaysia pada masa kini tidak cakna akan perlindungan buat pegawai serta anggota polis semasa mereka menjalankan tugas. Justru webinar kita pada malam ini akan mengupas berkenaan dengan hak polis dan rakyat dan sejauh manakah undang-undang sedia ada mampu melindungi pegawai serta anggota polis ketika mereka menjalankan tugas demi keselamatan negara. Di samping itu, menerusi webinar ini, kami berharap agar stigma negatif masyarakat terhadap pegawai serta anggota polis dapat dihapuskan di samping mengetengahkan hak-hak masyarakat terhadap keganasan polis. Ladies and gentlemen, we believe that nowadays most Malaysians are not aware of the protection given to the police officer, especially when he is acting in the duration of his duty. Therefore, this legal webinar, which focuses on police and citizen rights, intends to discuss in depth to what extent the law protects an officer who is acting under authority and power given. Besides, through our discussion, we hope to eliminate the stigma around police officers from being distrusted by the public as portrayed by the medias, while at the same time addressing the citizens' rights. Para hadirin yang dikasihi, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, Dr. Yusra Miza binti Muhammad Isa alias Yusof. Dr. Yusra Miza merupakan pensyarah undang-undang di Pusat Pengajian Undang-Undang Universiti Utara Malaysia, di mana beliau berkemahiran dalam bidang undang-undang jenayah dan keadilan. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 2001. Di samping itu, beliau juga memegang ijazah sarjana Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2007 dan pada tahun 2015, beliau memegang ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Undang-Undang Jenayah di Universiti Lancaster di United Kingdom. Bidang penyelidikan serta tesis beliau memfokuskan kepada aspek falsafah dan praktikaliti keadilan jenayah. Ladies and gentlemen, let me introduce our first panelist, Dr. Yusra Miza binti Muhammad Isa alias Yusof. Dr. Yusra Miza is a senior lecturer from School of Law UUM, where she expertise in criminal law and justice. In 2001, she graduated with a Bachelor of Laws degree from IIUM. Dr. Yusra Miza also holds a Master of Laws from UKM in 2007. She obtained her PhD in Criminal Law at University of Lancaster, United Kingdom in 2015. Her main research areas and PhD thesis including philosophical and practical aspects of criminal justice. Ahli panel yang kedua ialah Puan Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Puan Mimi merupakan pensyarah undang-undang di Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara, di mana beliau berkemahiran dalam bidang undang-undang jenayah, prosedur jenayah, keadilan jenayah dan kriminologi. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana keadilan jenayah dan undang-undang jenayah dari Universiti Leeds, United Kingdom. Beliau diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara Malaya dan Puan Mimi juga telah menulis beberapa buah buku yang diterbitkan oleh LexisNexis Malaysia. The second panelist is Madam Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Madam Mimi Cynthia is a senior lecturer from the Faculty of Law UiTM, whose areas of interest including criminal law, criminal procedure, criminal justice and criminology. She also holds a Master in Criminal Justice and Criminal Law from University of Leeds, United Kingdom. Madam Mimi was admitted as Advocate and Solicitor of Malaya and she has a passion in writing and has had her books published by LexisNexis Malaysia. Ahli panel terakhir untuk webinar kita pada malam ini ialah Deputy Superintendent Polis Chen Chung Saur. DSP Chen Chung Saur merupakan timbalan Ketua Polis Daerah Kubang Pasu. Beliau merupakan seorang pegawai polis yang berpengalaman luas di dalam PDRM dan telah berkhidmat selama 27 tahun di dalam pasukan. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam bidang Sains Sosial di Universiti Sains Malaysia dan juga ijazah sarjana muda Undang-Undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pada tahun 2020, beliau memegang ijazah sarjana dalam bidang Undang-Undang Sumber Manusia di Universiti Utara Malaysia. Sepanjang perkhidmatan beliau dalam PDRM, DSP Chen Chung Saur pernah bertugas di dalam beberapa cawangan seperti Pegawai Penyiasat Jenayah,
pegawai pencegahan kongsi gelap judi dan maksiat dan pegawai risikan dan operasi di Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Beliau juga pernah bertugas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman sebagai pendaftar di Pejabat Pendaftaran Rekod Jenayah dan pegawai risikan dan operasi. Last but not least, our panelist is DSP Chen Chung Saur. DSP Chen Chung Saur is the Deputy Officer in charge of Police District Kubang Pasu. He holds Bachelor's degree in Social Science from USM and Bachelor's degree in Laws from IIUM. In 2020, he also earned a Master in Human Resource Law at UUM. He has been in service for 27 years. During his time working at IPD Timur Laut Pulau Pinang, he had held positions as Officer of Crime Investigation Department, Officer of Anti-Vice Gambling and Secret Societies Division, and Officer of Operation and Intelligence Division. He also had working experience as Registrar of Criminal Record Division and had worked in Operations and Intelligence Divisions at Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Para hadirin yang dikasihi, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan sesi perbincangan kita pada malam ini dengan menjemput Dr. Yusra Miza sebagai ahli panel yang pertama. Let us welcome our first panelist, Dr. Yusra Miza, to give her insights for this webinar. Dipersilakan Dr. Yusra Miza. Please welcome Dr. Yusra Miza. According to the box, so this is the famous author in 2009. He has stated that so much of extensive powers and discretions given to the police is not good, because it will be making or resulting into this kind of too much strict justice, meaning that the enforcement will be tailored to the poor. At the same time, they will be dishonoring these powerful people. This is the statement given by Box, but maybe I will be disagreeing, because this is not to be supposed considered as the potential risk if we are going to be respecting certain limitations of restraint to be considered within the police powers. At the same time, we have to be noting that the police need certain limitations upon their powers. At the same time, we have to be putting restrictions on their powers. So this is to be considered within the system. If we have to be providing the system, we need the good system to ensure this kind of limitations to be practiced within the Malaysian context. So we have no need to be worried about this kind of potential risk of the misuse of the powers on the part of the police. So at the same time, we need to recognize the voices of the public, but with certain preconditions or certain caution, because we have to be limiting the voices. So the public should be channeling their voices, their opinions, then also the blame to be put on the police with the right mechanism, with the right platform. Otherwise, we have to be taking this kind of actions upon this kind of public. So the public also should be responsible upon any words uttered to the police or any accusation put to the police, so that we can be having the good system of policing. At the same time, we can be having the good system of accountability. So we have no need to be worried so much, because we have the system. At the same time, we have to be putting accountability or this kind of scrutiny upon the powers of the police. At the same time, we have to be putting the accountability on the existing system for accountability, for the transparency. For instance, we have also the international document for this kind of system, and also the policing mechanism. We have, for instance, at the international level, we have the code of conduct for enforcement officials. This is very good code enacted or established by General Assembly. We have also extensive documents to guide the police. We have also in Malaysian context, for instance, we have the Police Act 1967, we have Criminal Procedure Code, we have so many kinds of guidelines. This is called or renowned as SOP given to the police. So at the same time, we have no need to be worried so much, because we have certain laws enacted for governing the policing. At the same time, we have also to be ensuring the justice by securing the scope for the public to be raising their voice. Otherwise, this is not fair to the police. They have to be already so many kinds of functions, responsibilities, and also powers to be upheld.
but at the same time, we have to be putting the blame on them. So we need the system. We need the good and clear system for ensuring the justice and the fairness for both parties, not only the police but also the public. This is my first response with regard to your question. Okay, thank you, Doctor. I'm more clear right now. So because we know, we as a public have to note the police role to protect the public, and also the police as well has to note any misconduct or misappropriation of the task carried out during the course of their job. And also we have to ensure a good system or a balanced system, and also to ensure accountability and transparency from both sides. Yes, thank you, Doctor. And also, I would like to ask you the second question, which we come to the scope of police engagement with the community. So, jadi mungkin ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu bahawa Polis Diraja Malaysia ini telah menjalankan banyak program yang less procedural untuk melindungi keselamatan komuniti. Jadi antaranya adalah community policing. Jadi community policing ini memang telah lama di-establish, and also one of the most common program under community policing is actually Aman Wanita ataupun dikenali sebagai Amanita. So Amanita is actually a program focusing on police engagement with housewife community to provide information regarding any crimes occurring in housing areas. Jadi program Amanita ini semasa mula-mula ditubuhkan amat giat dijalankan. Kita boleh lihat di Dada Akhbar dan juga di kaca TV tentang promotion of the Amanita Amanita. Tetapi lately kita dapat lihat Amanita ini agak kurang dijalankan ataupun kurang kita dengar any activity from Amanita. So we would like to hear your opinion, Doctor, regarding this issue. So in your opinion, is it due to citizens' lack of awareness of Amanita program, or is it the citizens' refusal to work hand in hand with the police to prevent crimes together? In terms of this Amanita program. So Doctor, sorry, I would like to remind you have 10 minutes to answer this issue. All right. Alright. Thanks so much for the question. So this is a very good question, irrelevant to the public context. So I totally agree with the statement, because there is also some factor to be considered within the context of the less awareness, or also the less participation on the part of the public to be collaborating with the police or other enforcement agencies. I personally have involved in so many kinds of NGOs, including the Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia, have been appointed as the committee, and also the other NGOs. This is the medium for us to be contributing to the police and also the enforcement officials. But I believe that this kind of awareness or this kind of willingness to be contributing to the police or other enforcement of agencies will not be coming from all kinds of people. So we need to educate more the public so that they can be having the good or the clearer picture about the importance of contributing to the enforcement or to the state. But at the same time, maybe the police have to be highlighting their roles more in the public. At the same time, we need to encourage the police to be considering the public and also the state. In addition to the recognition to the government, the policies, the laws. So I tend to believe that the police should recognize significantly the voice and also the contributions of the public. Why? Because the good qualities of the police will be involving the public scrutiny, at the same time the public confidentiality and also the public recognition. So this is very important in consequence, and also in addition to the transparency, integrity, and also the openness of the public and also the police themselves to the scrutiny. So at the same time, the engagement of the public need to be emphasized in our education and also in our culture, so that they will be engaging with the police. They will be constantly contributing to the police. They will be helping the police.
So at the same time, it will be helping the police to be more responsive, more accountable. At the same time, will be giving the priorities to the public. At the same time, we have to be recognizing the public as the stakeholders, so that we have to expand our belief and also stances, and at the same time, the policies as well regarding the importance of the public. So that, for instance, the public, according to the UNODC, so they have believed that the public can be contributing to the police, for instance, before, during, and also subsequent to the actions and also the operations of the police. Maybe from the beginning, the public also can be involving in the direction setting on the part of the police, so that they can be contributing their ideas, their voices, their own perspective regarding certain plan, policies, or SOP to be practiced or to be implemented on the part of the police. But at the same time, we can be engaging the public, for instance, at the stage of supervision and also monitoring. So this is very relevant to the operations of the police. Maybe, for instance, we have the Yayasan Pencegahan Jenayah. We have also the other NGOs that can be working together with the police, so that they can be taking the voices of the public and also the other persons or individual in the public. At the same time, we can be also to be engaging the public, to be considering, to be ensuring and achieving the good review and evaluations of the police action. So this is very important. So maybe the role should be played mainly by the government, so that they can be having the good mechanism to be encouraging the public to be contributing to the police. But at the same time, we need to encourage the management in the police, the system itself, and also the other mechanism in the system to be recognizing and also to be adopting the voices and also the contributions of the public. Okay, that's all from me. Okay, Doctor. So what can I conclude from your discussion just now is that we as a citizen, the police force itself and also the government must work hand in hand to ensure the significance of the initiative done by the police, for example, the Amanita itself. So we have to make it recognizable to the public, and also the important role of the administration of the police to make it more recognizable by the people. Alright, thank you so much Dr. Yusra Miza for the insightful discussion just now. Terima kasih Dr. Yusra Miza. Untuk makluman, jika hadirin ingin bertanyakan soalan, anda boleh berbuat demikian dengan cara menaip soalan anda di ruangan chat box dan soalan anda akan dibacakan semasa sesi soal jawab nanti. Participants, you may drop any questions to the speakers at the chat box and the questions will be asked to the speakers during the Q&A session. Seterusnya, saya mempersilakan Puan Mimi Cynthia untuk perbincangan selanjutnya. Next, let's move on to our second panelist, Madam Mimi Cynthia, to further address this topic. Dipersilakan Puan Mimi Cynthia. Assalamualaikum Atika. Assalamualaikum semua para hadirin di luar sana. Pertamanya, terima kasih kepada ALSA UUM dan juga UUM kerana telah sudi menjemput saya untuk turut sama-sama hadir dalam sesi majlis perkongsian ilmu ini. Baik, sama-sama Puan Mimi, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Mimi kerana sudi meluangkan masa rehat Puan Mimi untuk bersama-sama dengan kami untuk berkongsi mengenai hak polis dan masyarakat di Malaysia. Baik, saya yakin dengan pengalaman Puan Mimi sebagai senior law lecturer di UiTM dan juga kemahiran dalam bidang keadilan jenayah, semestinya adalah pilihan yang tepat untuk kita bincangkan isu hak polis dan rakyat di Malaysia. Baik Puan Mimi, saya akan bertanyakan tentang isu yang mungkin ada yang tahu dan juga ada yang tidak tahu tentang polis bantuan di Malaysia. Baik Puan Mimi, sedikit sebanyak tentang polis bantuan ini. Sebenarnya memang sebagai rakyat Malaysia memang kita sebenarnya adalah biasa lihat polis bantuan di mana-mana, ada semestinya di shopping kompleks dan juga di tempat-tempat awam dan sebagainya. Tetapi mungkin ramai sebenarnya yang tak tahu bahawa polis bantuan ini tidak ditubuhkan di bawah polis Diraja Malaysia. Dan polis bantuan ini sebaliknya ditubuhkan mengikut organisasi masing-masing, tetapi masih mendapatkan latihan daripada PDRM sendiri. Jadi sejauh manakah sebenarnya masyarakat di Malaysia ini tahu tentang kuasa polis bantuan? Jadi adakah polis bantuan ini
mempunyai kuasa sama seperti polis PDRM, ataupun adakah tindakan yang diambil oleh polis bantuan ini mengikut akta polis? Jadi apakah pandangan Puan Mimi berkenaan isu ini? Baik Atika, pertamanya sebelum saya menjawab soalan Atika itu tadi, kalau kita sebut tentang polis bantuan, terus kita teringat polis bantuan yang bertugas di universiti kita ya, di UUM dan juga di UiTM dan di universiti-universiti awam yang lain. Jadi kalau dulu semasa saya dan Dr. Yusra di universiti, kita tak ada polis bantuan lagi. Masa tu kita ada pengawal keselamatan. Jadi sekarang kita nampak polis bantuan di mana-mana di universiti kita dan juga di jabatan-jabatan yang di organisasi di seluruh Malaysia. Mari kita telusuri sejarah penubuhan polis bantuan ini. Sebenarnya unit polis bantuan ini telah ditubuhkan lama dulu, sejak tahun 1948 semasa negara menghadapi zaman darurat lagi. Dan kemudiannya unit polis bantuan ini telah telah dibubarkan setelah tamatnya darurat pada tahun 1956 dan kemudiannya polis bantuan telah ditubuhkan semula di bawah Akta Polis 1967. Jadi kini punca kuasa penubuhan polis bantuan kita boleh lihat daripada Seksyen 47 kurungan 2 Akta Polis di mana menyatakan bahawa ketua polis dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri boleh melantik mana-mana individu untuk berkhidmat sebagai pegawai kanan polis bantuan dengan jawatan ataupun dengan pangkat penguasa, timbalan penguasa, penolong penguasa atau inspektor dan menetapkan kawasan di mana mereka berkhidmat. Dan individu ini, individu yang boleh kita lantik sebagai pegawai kanan polis bantuan juga boleh terdiri daripada mana-mana pegawai polis yang telah menjalani latihan. Jadi itu berkaitan dengan pegawai kanan atau pegawai atasan polis bantuan. Seterusnya, Seksyen 47, tadi 47 kurungan 1 berkaitan dengan pegawai kanan polis bantuan. Sekarang kita lihat Seksyen 47 kurungan 2 Akta Polis yang memperuntukkan pelantikan pegawai rendah polis bantuan dijalankan oleh mana-mana pegawai memerintah atau mana-mana pegawai polis yang diberi kuasa untuk melantik mana-mana individu untuk menjadi anggota polis bantuan dan berkuasa untuk menetapkan kawasan di mana mereka bekerja. Dan seperti mana pelantikan pegawai kanan polis bantuan, pegawai polis yang sedia ada atau individu yang telah melalui latihan akan layak untuk dilantik. Jadi daripada Seksyen 47 ini kita dapati bahawa individu-individu ini haruslah melalui latihan. Jadi sebelum kita bercakap tentang apakah latihan yang telah dijalani oleh calon-calon polis bantuan ini, pertamanya kita lihat siapakah yang bertanggungjawab tentang pengambilan polis bantuan. Pengambilan akan dijalankan oleh agensi-agensi mengikut keperluan organisasi masing-masing dan mengikut kekosongan di jabatan masing-masing. Namun bagaimana cara agensi-agensi ini menjalankan proses pemilihan, mereka akan dibantu oleh PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia, kerana pihak Polis Diraja Malaysia akan membantu dalam proses dan tata cara pengambilan. Calon-calon mestilah melepasi tapisan keselamatan oleh cawangan khas dan Jabatan Siasatan Jenayah. Ini adalah sangat penting untuk kita mengetahui latar belakang polis bantuan yang akan dilantik kelak, kerana jawatan polis bantuan ini bukan calang-calang ya untuk menjaga keselamatan dan jadi bermakna kita katakan mereka ini adalah pagar kita ya. Selain daripada pihak polis bantuan juga adalah merupakan benteng yang boleh menjaga keselamatan kita. Oleh yang demikian, tapisan keselamatan haruslah dijalankan dengan ketat untuk mengetahui bahawa calon-calon tidak ada rekod kesalahan jenayah lampau dan sebagainya. Seterusnya latihan. Latihan sebelum seseorang calon
sama ada pegawai kanan polis bantuan atau anggota polis bantuan ditauliahkan menjadi polis bantuan, mereka harus menjalani kursus asas polis bantuan yang dijalankan di Pusat Latihan Polis atau Pulapol selama 9 minggu. Manakala silibus latihan pula akan disediakan oleh bahagian latihan Bukit Aman. Mereka ini semasa latihan 9 minggu tadi, banyak latihan yang inovatif yang diterapkan seperti kita tahu kalau polis mereka memang tidak akan lari daripada latihan berkawat, latihan jasmani kerana kita kata mental dan fizikal penting untuk kemaslahatan seseorang polis, ya, tak kira polis bantuan ataupun polis biasa, polis diraja Malaysia. Dan latihan yang mereka terima juga adalah seperti mana yang kita tahu, seni mempertahankan diri, yang mana ia juga penting, program team building, aktiviti keagamaan dan sebagainya. Dan mereka juga calon-calon polis bantuan juga melalui mempelajari ilmu perundangan semasa latihan kerana tidak boleh tidak jawatan mereka ini haruslah tahu selok-belok undang-undang kerana kita kata supaya mereka tahu hak mereka, supaya mereka tahu juga hak masyarakat dan supaya tidak berlaku salah guna kuasa ataupun mereka tahu hak mereka dan hak rakyat, ya, hak masyarakat. Dan untuk menjawab sama ada kadang-kadang orang bertanya, ya, polis bantuan dengan polis PDRM ni ada beza ke tidak? Beza dari segi tugas, apa beza tugas mereka? Untuk menjawab soalan itu, jawapan saya adalah polis bantuan dan polis PDRM mereka adalah sama, kedua-duanya adalah penjawat awam. Namun kita kata untuk mengelakkan percanggahan kuasa ataupun untuk menerangkan lebih lanjut tentang skop kuasa polis bantuan ini, mari kita lihat objektif penubuhan polis bantuan ni. Jadi pertamanya kita kata polis bantuan adalah ruang kuasanya adalah di tempat kerjanya sahaja. Seandainya polis bantuan itu bertugas di UUM atau di UiTM, bidang kuasa mereka terhad kepada di universiti itu saja. Manakala bila dia di luar, polis bantuan itu di luar, kuasa polis bantuan itu mungkin lain, hanya bertindak sebagai mata dan telinga kepada PDRM, ya. Jadi kalau di organisasi atau agensi yang melantik mereka, tugas polis bantuan ini adalah melakukan rondaan yang kita panggil beat patrol, ya, patrolling dan kawalan statik, melakukan tugas kawalan orang ramai, memeriksa orang dan kenderaan, mengiringi majikan, menjaga harta majikan, mencegah kesalahan jenayah dan menangkap kejadian jenayah yang berlaku di kawasan ruang lingkup pekerjaan mereka. Dan seterusnya, yang paling utama sekali antaranya, kalau dulunya polis bantuan ini mereka adalah merupakan pengawal keselamatan. Kita kata masa saya bersekolah, saya kuliah dulu, ya, kita panggil Pak Gad. Tapi sekarang mereka dipanggil polis bantuan. Bukan hanya pertukaran pada nama sahaja, tetapi dengan kuasa dan dengan watikah yang telah ditauliahkan kepada mereka, polis bantuan ini boleh membawa senjata. Boleh membawa senjata di tempat ruang lingkup pekerjaan mereka saja, di skop area work of area mereka sahaja. Tapi ini penting, ya, kerana bila kita bercakap tentang mencegah jenayah atau menangkap kejadian jenayah, kadang-kala
ada risiko yang tinggi di situ, maka membawa senjata untuk keselamatan diri adalah penting ya. Dan seterusnya yang ketiga, kalau kita kata objektif penubuhan polis bantuan ini adalah bertindak sebagai unit sokongan dan bantuan kepada PDRM. Yang saya kata tadi, mata dan telinga kepada unit Polis Diraja Malaysia itu sendiri. Dan tadi saya ada sebut ya, adakah akan berlaku pencanggahan atau pertentangan kuasa? Mereka adalah penjawat awam, tetapi kita katakan bidang kuasa polis bantuan hanya terhad kepada ruang lingkup tempat mereka bekerja, manakala PDRM di seluruh negara, di lautan, di udara dan di mana-mana saja di sempadan. Dan kalau kita, untuk mengelakkan pencanggahan kuasa di bawah perintah di bawah satu perintah yang dipanggil Perintah Ketua Polis Negara, kita kata pangkat polis bantuan taklah lebih rendah daripada pangkat pegawai polis. Dan perenggan 6 pula mengatakan bahawa pangkat tertinggi mana-mana polis bantuan tidak boleh melebihi pangkat ketua polis daerah. Jadi di sini tadi perintah tetap ketua polis negara ya, di bawah perintah tetap ketua polis negara telah menggariskan had atau limitnya. Jadi kita dapat lihat di sini bidang kuasa polis bantuan sedikit rendah daripada PDRM yang mempunyai kuasa yang sangat luas, dan saya kira the division of duty ini sangat perlu untuk tidak ada polis bantuan ataupun tidak ada kejadian-kejadian melangkaui kuasa ya. Dan kesimpulannya, kini di Malaysia terdapat hampir 300 agensi yang mempunyai polis bantuan mereka sendiri, seperti Jabatan Kerajaan, Government Link Company, agensi swasta, badan institut pengajian tinggi swasta, agensi yang melibatkan pihak berkuasa tempatan. Jadi memang banyak agensi yang telah mempunyai polis bantuan mereka sendiri. Ini dikarenakan kuasa polis bantuan lebih luas daripada pengawal keselamatan, di mana seandainya satu, polis bantuan boleh membawa senjata. Dua, apabila polis bantuan membuat tangkapan, seolah-olah tangkapan itu dijalankan oleh pihak polis, kerana kalau kita tahu Seksyen 23 Kanun Prosedur Jenayah memberi kuasa tangkapan kepada polis, dan Seksyen 27 Kanun Prosedur Jenayah memberi kuasa tangkapan kepada individu ataupun orang awam ya. Jadi ada perbezaan terhadap dua tangkapan, di mana tangkapan yang dilakukan oleh polis bantuan boleh jatuh di bawah Seksyen 23 dan menikmati keistimewaan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 23 berbanding Seksyen 27 Kanun Prosedur Jenayah berkenaan dengan tangkapan oleh orang awam. Ya, itu saja dari saya, Atika. Over to you. Okey, baik, terima kasih Puan Mimi. Jadi setelah penerangan daripada Puan Mimi tadi, dapat saya simpulkan bahawa sebenarnya polis bantuan ini masih mempunyai kuasa seperti pegawai polis ya, mengikut Seksyen 23 di Kanun Prosedur Jenayah. Baik, jadi mungkin kita sebagai masyarakat patut peka ya terhadap sekeliling kita, kerana sebenarnya polis bantuan ini adalah merupakan mata dan telinga kepada PDRM sendiri, dan kita sendiri sebagai masyarakat perlu bekerjasama dengan polis bantuan untuk memerangi jenayah bersama-sama. Baik, Puan Mimi, saya akan teruskan dengan soalan kedua saya. Ini berkenaan dengan lebih kurang seperti kritisism terhadap polis. Jadi kita sedia maklum Puan Mimi bahawa badan-badan NGO ataupun badan-badan yang mempertahankan hak asasi manusia di Malaysia ini sangat aktif ya apabila berlaku tindakan pihak berkuasa yang mendatangkan kecederaan kepada masyarakat. Jadi tindakan-tindakan seperti ini pasti akan tular di social media ataupun di kaca TV, di berita, di surat khabar
sabar dan disebabkan kritikan ini pasti akan menyebabkan pandangan negatif masyarakat terhadap PDRM sendirilah. Tapi macam mana pula ya dengan tumpuan masyarakat sekiranya pihak polis sendiri yang mengalami kecederaan semasa menjalankan tugas? Sebab sebenarnya ramai pegawai serta anggota polis ni yang cedera, malah terkorban semasa bertugas. Namun pihak media ini masih cuba merungkai kesalahan pihak polis dan malah ada yang cuba memihak kepada pihak penjenayah sendiri. Jadi apakah pandangan Puan Mimi berkenaan isu ini? Puan Mimi ada 10 minit je untuk menjawab berkenaan isu ini. Baik, terima kasih Atika. Saya akan timing 10 minit. Atika tolong jaga masa saya ya. Baik. Kalau saya terlebih, mohon maklumkan. Ya, untuk menjawab soalan Atika ini, memang kita tak dapat nafikan bahawa kadang-kala apabila ada isu sebegini, akan ada suara-suara sumbang, suara-suara yang mengecam dan membuat tomahan yang tidak sepatutnya. Namun pada pendapat saya, mungkin tidak semua masyarakat yang berkelakuan sedemikian, dan sama ada pengamal media juga berat sebelah dalam proses melaporkan. Akan kita simpulkan sekejap lagi ya Atika. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, memang kita, kalau saya boleh ambil contoh, pada bulan Disember 2020 tahun lepas, sekitar hari Christmas, ya, sekitar cuti hari Christmas, negara telah digemparkan dengan kejadian 4 orang lelaki yang telah ditembak mati oleh anggota polis kerana dalam kejadian kejar-mengejar di Sungai Buloh, ya. Dan mereka ini dipercayai baru saja melakukan rompakan di Rawang pada jam 12 tengah hari, dan mereka telah tiba di Jalan Kuala Selangor Sungai Buloh lebih kurang jam 1, di mana pasukan Peronda telah they have spotted them dan berlaku kejar-mengejar. Semasa kejar-mengejar itu mereka telah menghimpit seorang penghantar makanannya, GrabFood atau Panda saya tak pasti, tapi penghantar makanan seorang wanita yang menaiki motosikal dan telah terhimpit. Dan ketika mereka cuba melarikan diri, mereka sekali lagi telah melanggar penghantar makanan itu dan apabila they were cornered by pihak polis, kereta mereka telah tersekat kerana telah dihalang oleh kereta-kereta peronda polis. Salah seorang daripada lelaki itu telah keluar dan cuba menyerang pihak polis dengan menggunakan parang, dan menyebabkan pihak polis tidak ada pilihan tetapi telah menembak, dan keempat-empat telah meninggal dunia di tempat kejadiannya. Jadi ekoran daripada peristiwa ini, ada NGO yang telah ingin mengambil tindakan kepada pihak polis kerana dikatakan telah bertindak kita kata ya, bertindak kejam, kalau dalam bahasa mereka bertindak kejam, ya. Jadi untuk itu, untuk menjawab persoalan isu kita ini, sebenarnya masyarakat harus peka. Kita sebagai kita sebagai pengamal undang-undang, ya, mungkin kita haruslah sentiasa memberikan kesedaran undang-undang kepada masyarakat tentang sebenarnya pihak polis ini mereka ada diberikan kuasa di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Seksyen 15 memberi kuasa menangkap kepada pihak polis, dan seterusnya Seksyen 15/2 Kanun Prosedur Jenayah memberi kuasa kepada pihak polis dalam melakukan tangkapan. Mereka boleh melakukan kekerasan seandainya orang yang hendak ditangkap tadi cuba melarikan diri atau menyerang pihak polis, ya. Dan seterusnya Seksyen 15/3 Kanun Prosedur Jenayah memperuntukkan bahawa memang seandainya orang yang ditangkap tadi melakukan kesalahan yang boleh
dihukum mati atau penjara seumur hidup, maka pihak polis dalam proses penangkapan tadi boleh menggunakan kekerasan yang sehingga mendatangkan kematian orang yang hendak ditangkap tadi, ya, kerana kita kata tidak ada pilihan apabila seperti pihak polis diserang dalam kejadian yang berlaku pada tahun lepas itu, ya. Pihak polis diserang dan juga mereka ingin menyelamatkan penghantar makanan wanita itu. Jadi di sini kita katakan standard of procedure pihak polis, mereka telah menjalani atau mereka telah melakukan proses standard operating procedure yang dibenarkan oleh undang-undang. Kita bukan kata suka-suka untuk menembak dan mendatangkan kematian. Saya kira sebagai penjaga keamanan negara, tidak ada seorang pun pihak polis yang kita kata suka-suka nak melepaskan tembakan, melainkan ada nyawa yang terancam, sama ada nyawa mereka sendiri ataupun nyawa orang lain. Jadi di sini masyarakat harus diberikan, kita kata masyarakat harus celik ilmu dan jangan kita kata terlampau membuat kecaman dan tomahan. Dan seterusnya tuan-puan, kita kata ada juga pihak polis yang terkorban in line of duty. Kita ambil contoh pada tahun lepas, contohnya ramai beberapa kejadian di mana pihak polis ada beberapa orang anggota polis telah meninggal dunia, telah terkorban kerana dilanggar oleh pemandu mabuk ketika sekatan jalan raya, seperti yang berlaku di Kajang, seperti yang berlaku di Lebuh Raya Persekutuan. Itu semua kes pemandu mabuk yang telah melanggar pihak polis semasa sekatan jalan raya. Ada juga kejadian di Johor di mana 2 orang polis telah meninggal dunia kerana telah dilanggar oleh lori yang terbabas selepas mereka habis melakukan sekatan jalan raya. Dan itu kalau kita kata polis yang terkorban dilanggar oleh pemandu mabuk atau secara tidak sengaja oleh pengguna jalan raya, ya. Tahun lepas juga kita telah menerima berita sedih di mana 2 orang anggota pasukan gerakan ARM atau dulunya kita panggil polis sultan, ya, yang telah ditembak oleh penyeludup di sempadan Malaysia Thailand, iaitu di Padang Besar, ya, dan salah seorangnya telah terkorban iaitu mendiang Korporal Baharudin Ramli. Beliau terkorban dan rakannya Korporal Nurihan Tari parah, dan alhamdulillah kini Korporal Nurihan telah sembuh, ya, daripada kejadian tembak itu, tapi mendiang Korporal Baharudin telah meninggal dunia. Jadi kita bayangkan mereka ini merisikokan jiwa dan raga mereka untuk menjaga keamanan negara. Jadi mungkin tidak adil kalau masyarakat atau kalau pengamal media misalnya membuat komen yang berat sebelah. Tapi saya kira tuan-puannya, this is not so much of pengamal media yang berat sebelah, tetapi sebenarnya masyarakat yang agak berat sebelah. Kita panggil keyboard warrior atau netizen yang suka untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap didengar berkaitan dengan kes ini. Sedangkan kita tahu ada juga anggota polis yang terkorban in line of duty. Suka saya ingatkan kepada para netizen dan para keyboard warrior di luar sana, berhati-hati ketika anda menulis. Walaupun kita kata kita di sebalik skrin di sebelah sini, apa kata-kata kita itu tetap boleh can be traced back to us, ya, dari ada caranya dari unit pihak polis boleh menjalankan siasatan dan dibimbangi nanti kata-kata kita itu jatuh di bawah akta hasutan atau menjadi satu kesalahan di bawah akta komunikasi dan multimedia atau menjadi menjadi satu kesalahan di bawah fitnah, ya. Jadi berhati-hatilah dalam kita menulis dan pesanan saya kepada pengamal media, bila kita melaporkan sesuatu, marilah kita sama-sama laporan itu haruslah balance dan tidak berat sebelah. Sebenarnya kalau saya boleh katakan di sini adalah
kita ingat pengamal media yang berat sebelah, tetapi itu adalah merupakan akhbar-akhbar picisan atau blog-blog ataupun Facebook masyarakat ataupun individu-individu yang membuat kecaman dan tuhmahan itu tadi. Ya, jadi menyebabkan apabila kita membaca, kita terus kata, aha, ini wartawan kerana saya yakin wartawan tahu etika kewartawanan mereka, mereka melaporkan perkara-perkara yang benar apa adanya, dan kita tahu wartawan bila dia bertugas dia ada editor dan bos dia semestinya akan edit kerja dia, dan saya fikir di sini mungkin bukan pengamal media yang berat sebelah, tapi sebaliknya masyarakat segelintir masyarakat yang begitulah yang keyboard warrior yang tidak mengenal rasa belas kasihan. Dan untuk menyimpulkan soalan ini, saya menyeru kepada semua masyarakat dan mengingatkan kepada diri saya sendiri, berhati-hatilah semasa kita mengetik keyboard kita, jagalah tutur kata, lisan dan perkataan kita, dan janganlah tulis yang menyakitkan hati orang lain, sebagaimana kita tidak mahu orang lain menulis sesuatu yang menyakitkan hati kita. Sebagaimana kita mahu orang lain menjaga tutur lisan, tutur kata dan kesantunan bahasa, begitu juga kita jaga tutur kata dan lisan kita, dan seandainya semua masyarakat di luar sana bekerjasama dalam soal ini, saya kira insya-Allah bahasa-bahasa ataupun kecaman-kecaman, tomahan-tomahan ini dapat dikurangkan, kalau tidak dapat dihapuskan seterusnya, kerana kita tidak boleh mengawal orang, tapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan sedikit kata-kata kecaman yang boleh meruntuhkan moral anggota PDRM kita, kerana mereka juga manusia biasa. Ya, untuk itu saja dari saya, Atika. Over to you. Baik, terima kasih Puan Mimi di atas penerangan sebentar tadi. Jadi saya berharap setelah perbincangan serta penerangan daripada Puan Mimi akan membuatkan kita, terutamanya rakyat Malaysia sendiri, peka dan prihatin terhadap tanggungjawab PDRM dalam mencegah jenayah di Malaysia, dan lebih berhati-hati ya Puan Mimi dalam mengeluarkan kata-kata dalam social media ataupun menjadi keyboard warrior dan sebagainya. Baik, terima kasih Puan Mimi di atas perkongsian sebentar tadi. Ingatan mesra sekali lagi, jika hadirin ingin bertanyakan soalan, anda boleh berbuat demikian dengan cara menaipkan soalan anda di ruangan chat box, dan soalan anda akan dibacakan semasa sesi soal jawab nanti. Participants, you may drop any questions to the speakers at the chat box, and the questions will be asked to the speakers during the Q&A session. Hadirin sekalian, kini saya menjemput ahli panel yang terakhir, Tuan Deputy Superintendent Polis Chen Chung Saur, untuk perbincangan seterusnya. Without further ado, let us now hear from the last panelist, DSP Chen Chung Saur. Please welcome DSP. Okay, salam sejahtera. Good evening. Terima kasih Atika, moderator and audience sekali. Ya, terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Baik, Tuan. Saya percaya dengan pengalaman Tuan bekerja, bertugas selama 27 tahun dalam pasukan PDRM, semestinya Tuan dapat membantu kami menambahkan lagi pengetahuan tentang job scope PDRM. Baik, saya akan bertanyakan soalan kepada Tuan. Jadi soalan saya kepada Tuan ini, biasanya kebiasaan dalam movie ataupun drama series daripada luar negara, sebagai contoh negara Hollywood ataupun Korea ataupun Hong Kong sendiri. Kita tahu Hong Kong memang banyak mengeluarkan movie-movie tentang polis, yang kita tahu Jackie Chan berlakon, Police Story dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat dalam movie-movie ini mereka memaparkan pegawai polis membuat penyamaran ataupun undercover sebagai orang awam, dan ada juga yang membuat penyamaran sebagai ahli kongsi gelap, drug dealers ataupun dealers dalam human trafficking dan sebagainya. Dan tujuan undercover ini adalah untuk mengorek rahsia penjenayah, saya percaya, dan juga untuk membantu menyelesaikan any interesting case di negara tersebut. Jadi soalan saya Tuan, adakah
polis di Malaysia ini ada melakukan penyamaran sedemikian rupa. Dan soalan saya itu akan berkait dengan soalan yang seterusnya, iaitu adakah pegawai atau anggota polis boleh menjalankan tugas mereka seperti membuat tangkapan OKT ataupun menjalankan soal siasat dan sebagainya dengan berpakaian plain clothes ataupun erti kata lain kita sebut sebagai tidak memakai uniform polis. Jadi apakah pandangan Tuan tentang persoalan ini? Okey, baik. Terima kasih. Saya akan addresskan question yang pertama tu tentang movie. Alright. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, penyamaran ni dalam dunia kepolisian Malaysia bukan mula pada zaman sekarang. It happened as during insurgent times. Masa di insurgency tu kita berperang dengan komunis, dan di situ kita pun dah ada tim-tim yang infiltrate masuk ke pihak yang komunis. So baru-baru ni dalam media ni pun dah membongkar dengan keizinan Bukit Aman. Itu saya ingat ada tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ataupun baca dalam media, iaitu Team F, Special Branch. So tim-tim ni yang akan menyamarkan sebagai penoreh getah, akan collecting information ataupun orang kata terlibat langsung become the members of the communist, but they pass all the information. That's why komunis itu akan senjata lah pada 1988. So this is not the new thing to us, dan kita pun kurang hebat. So just kita tak, orang kata dijadikan movie lah, because this one is a very secret, dan banyak tradecraft yang dalam tu kita rasa tak boleh dibongkarkan. Okay. And then for the second question, but okay, back to first question yang saya tambah sikit lagi lah. Untuk tim-tim yang macam CID itu Jabatan Siasatan Jenayah, memang kita ada tim yang sedemikian untuk menjalankan siasatan, siasatan yang undercover. Okay. Undercover, kita banyak gunakan tradecraft juga, apply teknologi lah. Zaman dulu tak ada teknologi, semua kena pakai manusia. Pergi masuk ke organisasi satu-satu tu kena menyamar lah. It is very dangerous. For new era sekarang kita boleh pakaikan IT lah, gadget-gadget tu, but that one is very secret, and sorry I cannot sharing and divulge that things. Okay, skip to the second question. Plainclothes police. Plainclothes police tu biasanya mereka ni telah dijalankan latihan dan dapatkan status detektif. Detektif tu kalau dalam bahasa biasa tu, orang biasa tu orang panggil mata gelap lah. Why we call mata? Ini orang persalingan. Because the eye were watching you. Mata ni anda melihat anda melakukan kesalahan. Gelap tu, that means he hiding on di sebalik tu lah. They are not putting on the cloth like me, I'm wearing now. Memang mereka mempunyai kuasa sama bila kita kata stop and arrest agent tu, memang dia ada hak tu di bawah undang-undang CPC, mereka ada hak untuk stop dan arrest lah. That is not dari isu, no question. But lately kita sentiasa lihat banyak media melaporkan ada orang impersonator menyamar polis, pejabat awam ini telah menakutkan orang citizen apabila ditahan oleh polis, especially yang pakai plainclothes dalam waktu malam So mereka akan tanyalah what are their right of the citizen dalam keadaan di situasi macam ni, how they to identify there is a real police or impersonal person with the criminal intention. So apa yang boleh buat bila ditahan, we can asking the police, showkan dia punya ID lah. Kita polis ni memang ada dibekalkan ID. ID tu kita ni ada macam-macam color lah. The blue color is for officer, the yellow color is for anggota lah. Dan tadi kalau dengar Madam Mimi cerita tentang polis bantuan tu, color dia kelabu putih sikit.
So dia differentiate color. Yes, of course, citizen ada right untuk minta perkenalkan diri polis tu. Kita boleh banyak cara boleh perkenalkan diri polis. Salah satu inform tu dia ask the ID card. But you make sure you know how to read the ID card. And you know what it looks like. Kalau tak tahu nak bezakan memang susah lah. Yang kedua tu boleh telefon. That's why very important. Important for us to keep our nearest police station nombor telefon kan untuk kena pastikan ada polis menjalankan tugas di situ dan kita ada beri gerakan, we can confirm to you whether pegawai polis ni memang bertugas di situ and existent memang wujud kan, memang wujud watak-watak dia ni untuk jalankan tugas di situ. So anything happen, just don't nervous, jangan takut kan, especially untuk citizen yang law abiding citizen kan. No, there is no reason for you to scared, takut polis. So biasanya berlaku yang cerita-cerita yang polis tahan kasar bahasa tu. There's berlaku secara communication. I think the communication punya masalah. Sometimes orang tu meninggikan kuasa suara dan menggunakan kata-kata kesat. Sebenarnya polis telah diberikan kuasa. When we work officially, we are under the color of the law. Kan? Undang-undang macam penal code tu memang dia ada untuk menghalang polis, kan? Menghalang tugas polis tu menjadikan satu kesalahan lah, seperti tidak mahu beri kerjasama, kan? Contohnya bila minta IC, kan? Enggan beri, itulah salah satu contoh kesalahan yang mungkin berlaku apabila mata communication dua pihak tu tensawar lah. But as a police, we have been trained. Kita telah dilatih untuk cool down, di cool every time. Selama setahun kami training di depo. Itu dah kata pesanan-pesanan dan there's a training supaya kami tidak cepat melompat lah. In the layman terms. Tidak cepat lompat ataupun take it the worst, serious. Tak boleh dengar, just maintain like that. So itu sajalah untuk your question. Baik, thank you Tuan Chen Chun Sao for the explanation just now. Jadi kita telah clear ya berkenaan dengan hak kita sebagai masyarakat untuk bertanyakan soalan-soalan yang boleh mengukuhkan kepercayaan kita kepada pegawai atau anggota polis yang menahan kita in the course of their job. And then saya akan beralih kepada soalan saya yang seterusnya untuk Tuan DSP. Berkenaan dengan kerjasama masyarakat dan PDRM untuk mencegah jenayah. Jadi memang kita sedia maklum PDRM memang tugasnya adalah untuk menjaga keselamatan negara. Dan kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya memang bekerjasamalah dengan pihak polis untuk bersama-sama memerangi jenayah dan juga mengurangkan kadar jenayah di Malaysia sendiri. Tetapi selama Tuan bertugas dalam PDRM selama 27 tahun ini, bagaimana Tuan boleh memberi pandangan or how would you rate the citizens' cooperation with PDRM to help in preventing crimes in Malaysia? So, are Malaysians helping the police in your opinion? Okay. Kalau bagi saya nak rating, if the skala tu 1 sampai 5 lah, 1 is the minimum, 5 is the maximum, saya akan berikan 5 lah. I will give 5. So, I will let you know why I give 5. The marks 5. Banyak kes-kes yang kita lihat saban hari sekarang ni, banyak kebanyakan tu orang kata information tu datang daripada member public. Sebab tu kita menggunakan moto polis polis dan masyarakat berpisah tiada. Moto ni kita ada pegangkan beberapa tahun lah.
tahun-tahun yang dulu setiap kali ahli polis kita akan memperbarui motor-motor yang baru, tapi kita ni kekal beberapa tahun lagi. So untuk tugasan polis ni memang kita tak boleh secure every corner. We are police, we cannot secure every public every corner. So we need somebody be our eye and somebody be our ear untuk melaksanakan tugas. Tambahan lagi, kalau kita nak lihat nisbah proportionate one police equal to population, memang kita ni agak tinggi lah. Umpamanya kalau saya bagi contoh lah di kawasan Kurang Pasu, okay. Kawasan Kurang Pasu tu population 250,000 lebih lah. Sebab tu dia dapatkan status Majlis Perbandaran Kurang Pasu last year, November. In term of that, population police tu di Kurang Pasu tu lebih kurang 600 saja. You can imagine 600 to 250, more than 250,000 is a very huge number lah. So memang kerjasama daripada citizen ni, rakyat ni pada polis ni memang perlulah. Kalau tanpa kerjasama tu boleh tukar sekali untuk melakukan tugasan, terutama sekali bisikan. Tugasan polis ni bukan tangkap saja penjadian tuan-tuan dan puan-puan. Bidang tugas polis ni meluas. Okay. Luasnya tu saya boleh cakap, utamanya satunya keselamatan. Ya. When we talk about keselamatan tu dia luas, ya, termasuk dengan ekstremism, terorisme, yang lain tu masalah dadah, drug dealer, dan yang last sekali skema ataupun jenayah kekerasan atau jenayah harta benda. There's very huge field for police to handle, to execute their duty. So without the support, I call it support, citizen support on the citizen, we couldn't do our work independently. This should be cooperated and must be kita bekerja dengan hand in hand. Sebab tu kita nampak ada NGO, MCPF, Yayasan Pencegah Jenayah Malaysia tu, salah satu NGO tu dia menggunakan platform sebagai platform NGO untuk menjadikan bridging masyarakat dengan polis melalui program-program yang mereka jalankan. Itulah salah satu gambaran di mana polis tu perlukan kerjasama daripada masyarakat. Dan kalau katakan skala masyarakat respon untuk memberi bantuan dari polis tu memang tinggi di negara kita. Banyak kes-kes yang dapat diselesaikan kebanyakan daripada bantuan pihak publik. Dan ini kita boleh dapat lihat setiap kali dalam polis ada publik yang dapat sijil penghargaan dari level ketua polis negeri ke atau maupun ketua polis daerah diberikan sijil penghargaan. Itulah orang kata insan-insan yang telah memberikan pertolongan kepada polis secara tak langsung kepada tuan-tuan dan puan-puan sekali lah. Kalau kita apprehended penjenayah tu, kita konorkan bagi penjarakan dia kan, selamatlah kita semua. Ya, kita tidak di-victimize oleh penjenayah lah. So to conclude that, memang citizen Malaysia ni supporting Malaysian Police untuk executing duty. Okay. Baik, terima kasih Tuan di atas penjelasan sebentar tadi dan saya percaya kita sebagai rakyat Malaysia telah melakukan kerjasama yang sangat baik bersama pihak polis, terutamanya dalam medium-medium yang sangat mudah untuk diakses di masa kini seperti social media dan juga di internet dan sebagainya. Lebih mudah untuk kita menyampaikan maklumat kepada pihak polis untuk sama-sama memerangi jenayah. Baik, terima kasih kepada Tuan DSP Chen Chung Sao, and thank you to all the panelists. We shall now move on to the Q&A session. Kita beralih ke agenda seterusnya iaitu sesi soal jawab. Baiklah, kita ada satu soalan daripada penonton kita. Soalan ini ditujukan kepada Dr. Yusra Miza.
Dr. Yusra Miza. So soalannya ialah tadi Dr. Yusra Miza ada menyebut tentang Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Jadi bagaimana cara untuk orang biasa ataupun students menjadi ahli yayasan tersebut, dan apakah tanggungjawab dan kelebihan menjadi ahli yayasan tersebut, Doktor? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Soalan yang sangat baik. Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia adalah satu NGO yang memang bekerjasama rapat dengan polis. Ada banyak aktiviti dan caranya adalah lebih formal, di mana pemohon mesti mengisi borang yang telah dikeluarkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah dan mengepilkan bersama yuran proses. Kalau tak silap saya RM5 saja. Kemudiannya kita juga kena mengepilkan bersama dengan permohonan tersebut borang deklarasi bebas daripada kebanggraban, so that we have to declare that we have no engagement or relation with this bankruptcy. So we have to be free from bankruptcy. So that after submitting the form, so we have to get the endorsement of any ESCOs. Dia kena ada 2 ESCO yang akan berikan pengesahan untuk menyokong permohonan kita tersebut. Selepas itu dia prosedur dia ekstensif sedikit. Mungkin Puan Mimi dan juga Tuan Chen boleh tambah kalau ada maklumat. Tapi itulah yang saya alami dan juga lalui untuk mengesahkan permohonan keahlian saya. Kemudian setelah mendapat sokongan daripada 2 ESCO di peringkat pusat atau negeri, saya kemudiannya akan dibawakan permohonan tersebut kepada mesyuarat di peringkat pusat Yayasan Pencegahan Jenayah, selalunya dipengurusikan oleh pengurusi sendiri, iaitu sama ada Menteri Dalam Negeri. Satu ketika dahulu ketika permohonan saya dibuat tu oleh Timbalan Perdana Menteri. Ketika ini pengurusinya adalah Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Jadi setelah diluluskan dalam peringkat mesyuarat tersebut, barulah kita akan disahkan secara formal, secara rasmi sebagai ahli Yayasan Pencegahan Jenayah. Dan kemudian kita dikenaki membayar yuran tahunan ataupun boleh membayar sekaligus untuk the life membership. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusra Miza. I hope that answers your question just now, Siti Hajar. So I'll moving on to the next question. Jadi soalan ini ditujukan kepada Tuan DSP. Jadi ada satu soalan ni di mana dia bertanya, adakah benar bahawa hanya polis berpangkat inspektor sahaja yang boleh mempunyai kuasa untuk saman orang? Baik, persilakan Tuan DSP. Okey, terima kasih. Soalan ni saman tu kita nak tahu tu saman apa. Sebab saman ni kita banyak saman PKP pun saman, dan ada saman trafik merupakan saman. Okey, kalau saya assumekan kepada kes trafik kes trafik tu dia not necessary inspector, anggota polis yang biasa tu dia pun boleh keluarkan isukan saman. Saman tu is not benar yang kriminal. So angkat anggota tu boleh keluarkan isukan saman. And then kalau katakan sekarang kita di bawah perintah kawalan pergerakan kan, selalu kena saman atau kena bayar RM1,000 kan. Dan tu di bawah kuasa dikeluarkan compound tu memang inspektor lah, inspektor akan keluar. Tapi bawa balik tu anggota boleh bawa balik Ya, tak mesti kena inspektor. Okay, I hope I can answer you. Thank you. Okay, thank you Tuan. Baik, saya tujukan soalan ini untuk Puan Mimi. Ada satu soalan ditanyakan. Pernah ketika dulu tular satu video pihak polis memukul dan menumbuk 2 orang lelaki sumbang mahram di tempat gelap, walaupun boleh dilihat mereka berdua tidak cuba untuk lari ataupun bertindak balas. Jadi apakah tindakan sebegitu termasuk dalam bidang kuasa polis? Adakah apakah hak mangsa yang dipukul tersebut? Any related provision regarding this issue, Puan Mimi? Terima kasih Atika, dan juga terima kasih kepada saudari atau saudara yang bertanya itu tadi berkaitan dengan ketika pihak polis melakukan tangkapan kepada pasangan pasangan macam mana tadi Atika? Pasangan gay ke?
pasangan yang melakukan sumbang mahram, dua orang lelaki melakukan sumbang mahram di tempat gelap tetapi dia tidak cuba bertindak balas terhadap pihak polis yang memukul dan menumbuk mereka. Okey, baiklah. Jadi pertama sekali yang saya suka katakan di sini adalah berhati-hati apabila kita melihat sesuatu klip video ya, kerana kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Yang kita lihat hanyalah 3 minit pertama atau 3 minit terakhir atau 3 minit yang pertengahan atau seminit saja ya, durasi yang seminit, tetapi proses itu mungkin berlarutan selama 1 jam ataupun setengah jam ataupun lebih lama. Jadi yang dipaparkan di skrin atau di klip video tidak semestinya adalah perkara realiti yang terjadi di sana. Seperti yang Atika atau saudara atau saudari yang bertanyakan tadi, dikatakan pasangan itu tidak cuba melarikan diri. Ya, jadi pada saya mungkin tidak adil untuk saya mengadili pihak polis itu atau mengadili pasangan yang hendak ditangkap itu kerana kita tidak berada di sana. Tapi untuk menjawab soalan pertamanya, kita do not be judgmental ya, kerana mungkin kita hanya kita hanya dipersembahkan dengan apa yang mereka nak kita lihat supaya kita boleh membuat kecaman, membuat tomahan, mengatakan polis ini kejam, polis ini telah melanggar SOP dan sebagainya. Baik, itu satu. Yang kedua, untuk menjawab persoalan ini, seandainya perlakuan itu tadi memang benar, yang sebenarnya tidak ada percubaan untuk melarikan diri atau tidak ada sebarang kekerasan oleh orang yang hendak ditangkap tadi, tetapi pihak polis telah menumbuk mereka tanpa sebab misalnya. Jadi ini yang saya boleh nasihatkan adalah orang tadi tu, mangsa tadi ataupun orang yang kena tangkap tadi, buat laporan. Memang dia telah ditangkap, tapi undang-undang juga memberikan dia hak untuk melaporkan tentang salah laku atau salah laku yang oleh pegawai anggota polis yang hendak menangkap dia. Ya, jadi di sini kita sama ada polis report itu sama ada bertujuan sebagai cover note sahaja ataupun untuk tujuan nantinya kita ambil tindakan sivil kepada anggota polis tersebut, bergantung kepada keadaan itu nanti. Tapi kalau seandainya betul-betul berlaku kekasaran yang tidak sewajarnya oleh anggota polis tadi, memang pihak tersebut, orang yang kena tangkap tadi, haruslah dan boleh di bawah undang-undang untuk membuat laporan ya. Dan kerana kita kata kalau mengikut Seksyen 15 tadi, pihak polis boleh melakukan kekerasan apabila membuat tangkapan seandainya orang yang kena tangkap tadi, suspek tadi, cuba melarikan diri atau menggunakan kekerasan. Tetapi kalau seandainya tidak ada, saya kira maka tidak wajar kekerasan dilakukan ketika tangkapan. Ya, okay, over to you Atika. Okay, baik. Terima kasih Puan Mimi di atas jawapan sebentar tadi. Baik, soalan seterusnya ditujukan buat Dr. Yusra Miza. In other countries, police officers will conduct body search during suspicious interviews. So, is this practice applicable in Malaysia? And if yes, whether the citizens have the right to decline the body search from police officers? All right. Okay, coming to this question. So this is very imperative to be considering all this kind of the local circumstances. Ya, apa yang pengurusi berikan soalan itu benar. Memang ada isu juga dalam konteks Malaysia di mana seseorang individu itu yang ditangkap merasakan bahawa dia hanya layak untuk ditahan. Tidak perlu buat pencerobohan terhadap diri dia atau barang dia. Banyak isu berlaku dari segi itu. So that we have the ground to be claiming to the police if they have not tendered any evidence or any warrant.
Tapi polis juga, kalau kita lihat kepada Akta Polis 1967 dan Kanun Prosedur Jenayah, di situ ada banyak ground, banyak landasan yang boleh digunakan oleh polis untuk membolehkan dia menjalankan tugas untuk menguatkuasakan sesuatu undang-undang. For this stage, this is very important to effectuate the investigation so that the police have the ground to conduct this kind of search. Tapi kita juga sebagai rakyat ada juga landasan untuk memberikan maklum balas bagaimana diperkatakan oleh Puan Mimi dan juga Tuan Chen, di mana kita perlu memberikan kerjasama. Sebagai contohnya, kalau kita nak ditangkap tetapi kita melawan, begitu juga kalau kita nak digeledah tapi kita melawan tanpa sebarang justifikasi dan pada ketika itu polis ada sebab yang kuat, ada waran dan sebagainya, maka kita tidak boleh melawan dan kita perlu memberikan kerjasama. Dan ketika itu juga apabila kita melawan atau kita cuba menghalang daripada pihak berkuasa menjalankan kewajipannya, maka contohnya di bawah Seksyen 15(2) Kanun Prosedur Jenayah membenarkan polis untuk melaksanakan sebarang langkah yang difikirkan wajar dan patut untuk menjadikan tangkapan ataupun penguatkuasaan itu berkesan. Pada masa yang sama kita lihat juga ada juga seksyen yang lain untuk menjaga kuasa ini supaya tidak berlakunya penyalahgunaan kuasa. So contohnya geledah dan sebagainya. For any kinds of procedure, so they have been accompanied with certain guidelines and also limits. So limits atau limitasi yang diberikan itulah yang akan mengawal dan mengekang sejauh mana kuasa yang diberikan kepada polis. So kalau polis itu ada ground, so kita kena bagi kerjasama. Begitu juga kalau tengok kepada Seksyen 15(3) Kanun Prosedur Jenayah dan juga Seksyen 19(1), di situ diberikan peruntukan. Contohnya kenapa polis tu sehingga boleh menguatkuasakan tembakan contohnya ataupun membunuh orang yang hendak ditangkap tetapi melawan. Apabila orang itu tidak memberikan kerjasama pada masa yang sama, kesalahan yang dilakukan ataupun disyaki dilakukan oleh orang tersebut adalah kesalahan yang boleh dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. So this is very clear. So that at the same time we have to be concluding that the police have the right, and at the same time they have been subjected to certain constraint or limitation. Okay, terima kasih. Okay, thank you Dr. Yusramiza for the explanation just now. Okay, back to Tuan DSP. This is a question for you. There is actually two questions for you. So, sejauh manakah seorang polis boleh memasuki rumah kediaman tanpa waran dan apakah hak pemilik rumah tersebut sekiranya polis meminta untuk memasuki rumah kediaman mereka? Okey, Wan. Untuk soalan yang kuasa untuk memasuki rumah premis tanpa waran, kita kerap kali dengar daripada public, where is your warrant, where is your warrant, kan? So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di negara Malaysia kita ni, kalau kita bacakan apa ni CPC, untuk apa ni kuasa menggeledah, geledahan, search, memang clause tu secara general tu dia katakan boleh masuk dengan warrant, dengan warrant. Tetapi dia ada apa ni exceptional rule. Kata kalau mengambilkan masa yang panjang, melengah-lengahkan, maka pegawai polis tu boleh masuk ke premis tu dengan syarat with the condition that mesti rank inspector and above untuk kes-kes yang jenayah. Tetapi ada certain act seperti akta dada berbahaya, kan? Dia memberikan kuasa memasuki rumah untuk geledahan tu pangkat lebih rendah sikit, iaitu sub-inspector. Sub-inspector saja boleh masuk. So there's a different set of statutory yang right memberikan kepada polis untuk melakukan tugas-tugas. Baik, apabila masuk ke rumah, certainly polis tu bukan saja nak masuk rumah orang, kan? Masuk rumah orang tu ada sebab nak kejar, kan? So kalau masuk ke rumah, apa hak yang ada pada tuan punya rumah? Firstly, kena identify lah.
seperti mana tidak kita dah kena pastikan dia betul-betul polis, dia boleh telefon untuk minta pemisahan pada pihak balai terdekat ataupun bilik gerakan. That's why very important keep your nombor polis yang terdekat dengan rumah kita. Dan dalam pemeriksaan rumah tu memang jadikan SOP polis, tuan rumah kena ikut, they have to follow, to see wherever place kita search. Dia boleh hadir dan lihat. Bukan dia boleh hadir, dia kena hadir. Hadir sekali dan lihat apa yang kita gather, apa yang kita temui. Ini termasuk dengan kaedah kereta, vehicle bersama juga kan. Dia kena lihat sekali dengan polis, apa yang polis gereda tu, apa yang benar yang dapat. That is his right. Okay, thank you. Terima kasih Tuan di atas penjelasan sebentar tadi. Kita agak kesuntukan masa, jadi saya hanya boleh bertanyakan satu lagi soalan, dan soalan ini ditujukan untuk Puan Mimi. Baiklah, Puan Mimi, ada penonton kita dalam ruangan meeting ini bertanyakan apakah pendapat Puan Mimi berkenaan dengan IPCMC. Adakah IPCMC yang ditubuhkan ini berkesan setakat ini pada pandangan Puan Mimi? IPCMC berkaitan dengan polis bantuan tadi kan Atika? IPCMC in terms of jika saya jika saya Institute of Police. yang saya faham, Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis, di mana rakyat boleh membuat aduan kepada badan Suruhanjaya IPCMC ini terhadap mana-mana salah laku pihak polis lah, dari segi rasuah dan sebagainya, jika saya apa yang saya faham lah melalui pembacaan saya, Puan. Baik, sebab abbreviation tu okey, saya faham IPCMC tu. Okey, baik. Untuk menjawab soalan saudara atau saudara itu tadi, pada pendapat saya memang wajar untuk penubuhan IPCMC ini diadakan, ya, kerana ini adalah kita kata a body, independent body yang boleh mendengar dan to hear and to take action regarding all the report received pertaining to misconduct ataupun ialah selalunya misconduct lah by anggota polis ini, ya. Jadi ada saluran untuk masyarakat, untuk rakyat meluahkan rasa ketidakpuasan hati, tapi rasa ketidakpuasan hati yang kita kata ada basis, ya, ada asasnya, bukan sekadar bising-bising atau komplain atau kritikan yang tidak membina, ya. Jadi bila kita laporkan kepada Suruhanjaya Bebas ini, kita tahu bahawa Suruhanjaya Bebas ini tidak terikat dengan mana-mana agensi, kerana pihak polis atau polis bantuan kita adalah penjawat awam. Jadi bila kita sama-sama penjawat awam ni, kadang-kadang ya saya terpaksa akuilah macam I take care of you, you take care of me, I scratch your back, you scratch my back. Kita sama-sama jaga, we are brothers and we are sisters. Tetapi bila kita bercakap tentang independen Suruhanjaya ini, kita boleh percaya ketelusan dan integriti mereka di dalam menyiasat sebarang laporan terhadap mereka, sebarang laporan tentang salah laku atau misconduct yang dilakukan oleh anggota polis kita ataupun penguatkuasa kita, ya. Jadi diharapkan semoga Suruhanjaya ini terus telus dan terus berintegriti di dalam menjalankan tugas. Kalau yang salah, walaupun pegawai kanan ataupun pegawai atasan maupun pegawai tertinggi sekalipun, haruslah dilaporkan dan diambil tindakan yang sewajarnya. Ini adalah kerana masyarakat meletakkan sepenuh kepercayaan terhadap pihak polis dan pihak penguasa yang lain, agensi-agensi penguatkuasaan yang lain, bukan saja pihak polis, ya. Tapi di sini majlis malam ini kita bercakap tentang polis, ya. Jadi kepercayaan masyarakat itu tidak harus disisihkan kerana seperti yang saya katakan pada awal tadi, mereka ini adalah ibarat pagar, ibarat benteng. Saya percaya
mereka tadi, orang-orang kalau kita kata ada netizen atau keyboard warrior yang mengutuk atau mengecam polis, tetapi seandainya jika mereka telah ditimpa kesusahan atau rumah mereka dimasuki pencuri atau beg mereka diragut, orang pertama atau tempat pertama yang mereka akan tuju adalah balai polis. Padahal tadi dia baru kutuk tu ya. Jadi kalau saya boleh balik pada soalan ni, tempat yang kita nak tuju, tempat yang kita percaya, tempat kita letakkan kepercayaan dan harapan adalah pihak penguatkuasa ini. Jadi Suruhanjaya ini diharapkan menyiasat kalau ada sebarang laporan yang berkaitan dengan misconduct dan salah laku. Semoga dengan adanya Suruhanjaya ini, kalau kita akan menjadi lebih harmoni dan bahagia, aman. Okay, over to you Atika. Okay, baik. Terima kasih Puan Mimi di atas penjelasan sebentar tadi. Baiklah, dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka kita akan beralih ke sesi rumusan perbincangan pada malam ini. So now we have come to the conclusion session by the panelists for our discussion tonight. Jadi untuk merumuskan perbincangan sebentar tadi, saya persilakan Dr. Yusra Miza terlebih dahulu untuk melakukan sedikit rumusan. So dipersilakan Dr. Yusra Miza. Dr. You are given 5 minutes to make a conclusion. To be putting in a nutshell, just to be highlighting this kind of sentences with regard to the collaboration between the police and also the public, so that both must be collaborating, so that we can be maintaining the public order, at the same time we can be ensuring the peace in the country. So at the same time we need to understand the roles to be played by the police, at the same time the contribution to be tailored by the public. So saya mengambil kesempatan ni mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak polis yang banyak membantu kehidupan kita pada hari ini. Saya sendiri berpengalaman mendapat bantuan polis yang dalam pelbagai aspek. Mungkin tidak cukup dengan ucapan terima kasih, tapi yang paling penting daripada rakyat juga adalah kita perlu memahami dan juga mencari lebih ilmu untuk bersama-sama menjamin keselamatan dalam negara kita. So we should not be dependent on the police themselves, but at the same time we have to be contributing something to be ensuring the security of the public and also the country. Oleh yang demikian, terutama sekali pelajar yang ada ilmu dan juga orang awam perlu mengambil inisiatif untuk memahamkan dan juga menggunakan medium-medium yang sesuai. Ilmu itu sangat penting untuk membolehkan kita faham, kita amal dan menghayati secara betul dan secara wajar. Sebagaimana yang telah dikongsi bukan saja oleh saya tapi juga oleh Puan Mimi yang sangat memberikan banyak ilmu pada hari ini, dan juga Tuan Chen yang kita patut sumbangkan dan juga berterima kasih serta menghormati pengorbanan oleh pihak polis. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Yusra Miza. Baik, seterusnya saya mempersilakan Puan Mimi untuk membuatkan sedikit rumusan tentang perbincangan pada malam ini. Silakan Puan Mimi, 5 minutes. Terima kasih Atika. Saya akan mengambil less than 5 minit, 3 minit saja untuk memberikan laluan kepada Tuan Chen. Saya amat bersetuju dengan kata-kata oleh Dr. Yusra tadi, begitu juga oleh Tuan Chen. Sekarang sebenarnya memang kita katakan titik tolak atau titik tengahnya itu sukar ditemui tanpa kerjasama dari kedua-dua belah pihak. Saya kira masyarakat terutamanya yang harus memainkan peranan, tahu tentang tanggungjawab, tahu tentang undang-undang, dan seandainya kita tahu tentang undang-undang, tahu hak kita, kita tahu dan kita bila kita tahu hak, kita tahu undang-undang, maka tidak akan berlaku kecam-mengecam dan tomahan. Kepada pihak polis juga, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen dan semua anggota PDRM di seluruh Malaysia yang telah bertungkus lumus menjadi frontliner kita, dan saya juga ingin ambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para anggota polis yang berada di dalam kelas Masters of Enforcement Law saya. Ramai di antara mereka ya Tuan Chen daripada kalangan pegawai polis. Ya, mereka walaupun sedang bertugas
mereka mengambil kesempatan belajar dan bertugas. Jadi saya kira ini adalah satu pengorbanan yang sangat tinggi. Pada hari Sabtu mereka terpaksa pergi ke kelas, tetapi mereka bertugas juga, tetap bertugas dan tetap ke kelas. Dan saya kira pengorbanan ini harus kita hormati, dan harus kita terima kasih. Dan saya memohon kepada keyboard warrior di luar sana, hati-hati bila berkata-kata, jangan mengguris perkataan orang lain. Fikir mereka juga manusia biasa, mereka juga suami orang, isteri orang, anak orang, ada ibu, ada bapa, sebagaimana kita juga. Jadi oleh itu marilah sama-sama kita tahu tanggungjawab kita, laksanakan tanggungjawab kita, dan at the same time pihak polis juga diharapkan bila bertugas ataupun bila melakukan tangkapan ataupun geledah harus lebih cakna dan kita kata explain the right kepada mereka supaya mereka faham. Ini adalah tugas dan ini adalah hak tanggungjawab pihak polis, diterangkan kepada orang yang hendak ditangkap, orang yang hendak digeledah rumahnya supaya mereka tahu. Dan akhir kata dari saya, terima kasih kepada ALSA UUM kerana telah menjemput saya. Sekali lagi terima kasih kepada UUM, terima kasih Dr. Yusra yang telah berkongsi ilmu, begitu juga kepada Tuan Chen yang telah berkongsi ilmu, dan akhir kata kongsi facoy dari saya kepada Tuan Chen dan juga kepada para pelajar atau para tetamu hadirin yang berbangsa Tionghoa. Assalamualaikum and good night. Over to you, Atika. Terima kasih Puan Mimi. Terima kasih atas rumusan sebentar tadi, dan yang terakhir saya persilakan Tuan Chen Chun Saw untuk membuat sedikit rumusan berkenaan dengan perbincangan kita pada malam ni. Persilakan Tuan. Baik, terima kasih Cik Atika. Seringkali kita dengar komplain from public, polis ni exceeding the power. Ini orang kata cukup minat lah orang nak tahu polis menggunakan orang kata power yang berlebihan. Memang polis diberikan special power di bawah CPC kan. So don't worry. Dalam struktur organisasi polis ni kita mempunyai level-level yang orang kata penyeliaan, supervising level. So kalau kita lihat patrolman kan. Patrolman tu yang naik motor pergi jalan, beat, ronda-ronda. Dalam tu dia ada satu in charge, kurang-kurangnya pangkat corporal. Corporal, dia akan menyela tata cara kelakuan anak buah dia tu. So for the higher level, dia ada OCS, Officer in Charge Station, ataupun ketua polis balai lah. Dia akan dapat feedback, dapat public kan. Adakah anak buah tu ada jalankan tugas dengan baik atau tidak kan. So leveling penyeliaan ni semuanya untuk cegahkan dan melakukan salah laku lah kan. Kalau seandainya telah melakukan suatu benda yang moderat, kita mempunyai internal disciplinary jabatan integriti dan pematuhan standard kan. Kalau kita lihat dalam militeri itu ada militeri polis kan, ini lebih kurang militeri polis kan. Kami panggil supaya kita tidak melakukan kesalahan. Dan kalau eksternal, iaitu Suruhanjaya Integriti Agensi Pengawasan, itu yang jadikan eksternal. Yang ini menggantikan efisiensi kan. So daripada saya mohonkan tuan-tuan dan puan-puan dan ahli masyarakat ni bersama-samalah kita memainkan peranan masing-masing, membuatkan masyarakat kita ni lebih aman dan tenteram, dan juga untuk para pengamal media tu, kalau orang kata hendaklah mempunyai etik dalam membuat satu laporan. Biarlah laporan tu seterus-terusnya lah, tidak memihakkan cita rasa sesetengah pihak kan. So you do your thing. I think that Almighty God will watching you kan.
Itu saja. Terima kasih pada UUM memberikan peluang saya untuk sharing experience saya dan juga berkongsi ilmu lah dengan Dr. Yusra Miza dan juga Madam Amini. Thank you. Baik, terima kasih Tuan DSP di atas rumusan sebentar tadi dan saya percaya kita sebagai pelajar terutamanya kita masih lagi muda dan kita harus lebih berhati-hati dan kita perlu berfikir secara rasional dalam aktiviti menaik apa sahaja di social media dan sebagainya supaya kita menghormati profesion seorang pegawai polis dan juga profesion kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah para hadirin sekalian, kini tibalah masa untuk sesi fotografi. Anda semua diminta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar beramai-ramai. Now we have come to the photography session. So participants, kindly switch on your camera for the photography session. Okay. Back to you, Atika. Alright. Baiklah, terima kasih diucapkan buat hadirin sekalian di atas kerjasama yang sangat baik. Thank you for your kind cooperation. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah sudah webinar kita pada malam ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan buat ketiga-tiga ahli panel, Dr. Yusra Miza, Puan Mimi Cynthia dan DSP Chen Chun Saur di atas perkongsian yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada para peserta kerana sudi meluangkan masa mengikuti webinar ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang program berlangsung, kami memohon maaf. Dan juga untuk makluman, rakaman video sesi webinar kita pada malam ini akan dimuat naik di laman YouTube ALSA UUM setelah tamat sesi pada malam ini. Jadi sekian, kita jumpa lagi pada sesi webinar yang akan datang. I think that's the end of our first episode of Legal Webinar on Police and the Citizen Rights, the twin that never meets or discourse. Once again, special thanks to our panelists, Dr. Yusra Miza, Madam Mimi Cynthia, and DSP Chen Chung Saur for the informative sessions. As well as the participants, thank you so much for spending time with us, and worry not, we will upload the recorded version of tonight's webinar on our ALSA UUM YouTube channel. So feel free to check it out later. We hope to see you again in our future legal webinar.